Seterusnya, fokus dari negeri di bawah bayu. Agihan minyak masak bersubsidi disandarkan serta cadangan menaikkan allowance insentif JPKK. Butirannya terus ke studio Kota Kinabalu bersama Rita Aloysius Malik di sana. Rita, teruskan. Ya Azam, sejumlah 234.6 tan metrik bekalan minyak masak bersubsidi telah diagihkan dan sampai kepada pengguna disandarkan sepanjang 3 bulan lalu iaitu sejak April 2022. Inisiatif berkenaan dikendalikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menerusi program KPDNHEP prihatin. Selain tertumpu daerah sandakan, program berkenaan turut menyantuni pengguna luar bandar meliputi daerah Kinabatangan, Beluran, Telupid dan Tongod. Misi kami satu saja. Kami pastikan bekalan ataupun hak orang-orang susah ini diberikan sampai kepada sasaran. Jadi ini kami punya misi dan kita harap program ini dapat membantulah. Pada pandangan saya ini satu usaha yang baguslah dan harus disokong oleh kita sebagai pengguna sebab satu dia akan menjamin satu bekalan yang bersubsidi ini berterusanlah dan sampai kepada golongan sasar untuk mengelakkan daripada manipulasi daripada pihak yang tidak bertanggungjawab lah. Kalau macam 2 pack setengah-setengah tu ada 2 pack okey lagi, tapi kalau yang satu tu kan kesian juga kalau yang berniaga kan macam goreng pisang kakak kerepek pisang goreng pisang lagi lah hari-hari kan. Sebanyak 250 kotak agihan minyak masak bersubsidi telah dibekalkan kepada peniaga kedai runcit dan pasaraya di Karamunting, Batu Empat dan Batu Tujuh Sandakan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah akan terus mencari jalan bagi menaikkan allowance insentif bagi pengerusi dan setiausaha Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK. Ketika ini allowance pengerusi JPKK adalah RM500 manakala setiausahanya berjumlah RM300 sebulan. Pembantu Menteri KPLB Sabah Samad Jamri berkata cadangan menaikkan allowance ini setimpal dengan tugas dan tanggungjawab mereka ketika ini selain faktor peningkatan kos sara hidup yang ketara. Selepas pandemik ini macam-macam berlaku kenaan kenaikan kos sara hidup dan sebagainya. Jadi ini merupakan kekangan kepada mereka untuk melaksanakan tugasan. Jadi kita harap kerajaan akan membuat kajian rinci untuk pastikan bahawa kemungkinan besar akan ada pertambahan kepada allowance kepada mereka ataupun ada insentif lain yang akan dicadangkan oleh kerajaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan penutupan kursus pengurusan dan pentadbiran JPKK Seri 2 di Keningau. Samad turut mahu agar setiap JPKK berupaya menjadi penghubung antara kerajaan dan rakyat menerangkan dasar kerajaan selain menyuarakan kepada pihak berwajib keperluan mahupun permasalahan penduduk di kawasan masing-masing. Memuliakan seorang guru umpama memuliakan ibu bapa. Setiap kudrat keringat yang dicurahkan insan istimewa ini tiada galang ganti. Keluarga Malaysia juga pastinya tidak lekang memberi penghargaan kepada warga pendidik seperti dilakukan kumpulan penggerak penglibatan ibu bapa dan komuniti dan sektor swasta KPPIBKS bersempena program Gerakan Masa Terima Kasih Cikgu. Laporannya bersama wartawan Serina Olivia Chong. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Bersempena sambutan Hari Guru peringkat Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kota Kinabalu, seramai 70 guru diraikan dengan kelainan apabila sambutan istimewa diadakan di atas sebuah kapal pelayaran. Bukan sekadar berlayar di perairan Kota Kinabalu, kumpulan berkenaan turut dibawa singgah ke 2 buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Pulau Gaya dan Sekolah Rendah Pulau Gaya. Lebih bermakna, pengarah pendidikan negeri Tahniah Jaman turut sama dalam inisiatif sinergi antara KPPIBKS dan PPD Kota Kinabalu ini.
kita lihat bagaimana kita diberikan sokongan yang begitu kuat oleh pasukan penggerak penglibatan ibu bapa komuniti dan swasta ini. Jadi bila perkara ini berlaku, pihak pendidikan merasakan sokongan yang begitu kuat dan akan memastikan apa sahaja yang kita harapkan dari pendidikan ini akan berterusan, dan kerjasama rakan strategik ini akan menjadikan pendidikan itu lebih progresif lagi ataupun lebih dinamik untuk mencapai hasrat dalam pendidikan itu sendiri. Focal Person Kebangsaan KPP-IBKS yang juga pengerusi KPP-IBKS PPD Kota Kinabalu, Arif Tun Sakaran menyifatkan sambutan yang turut disertai polis dan maritim ini sebagai simbolik silaturahim erat antara Jabatan Pendidikan dan KPP-IBKS. Kesatuan dalam komuniti ini amat perlu, terutamanya di dalam pendidikan. Kita bersama-sama komuniti menyambut Hari Guru di peringkat daerah Kota Kinabalu. Beberapa agensi seperti maritim, Sabah, polis, marin bersama-sama kita menghargai peranan-peranan guru, yang mana jasa guru ini tidak dapat dibayar dengan wang ringgit. Jadi inilah sebagai tanda mengingati jasa guru daripada kumpulan kami. Bagi yang diraihkan, kenangan manis ini sangat bermakna dan dihargai mereka. Dengan kerjasama yang baik seumpama ini, maksudnya hubungan dua pihak komuniti dan juga warga guru seharusnya perlu dirapatkan dengan program-program seumpama ini. Sebab kita faham cabaran dunia sekarang ini, yang tambah lagi dunia digital ini memberi satu cabaran baru. Bagi pihak Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Negeri Sabah, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada PIBK dan juga Focal Person di atas pengajuran majlis kita hari ini. Saya merasakan ini satu program yang sangat berguna supaya lebih ramai lagi pihak luar menyokong sekolah dan juga program-program di peringkat sekolah. Jika filem Mat Kilau kini menjadi bualan hangat, membakar semangat pahlawan dalam diri, dedikasi guru sebagai pejuang mendidik anak bangsa pula membakar semangat juang pelajar menghadapi dunia yang kian mencabar. Hargai jasa guru selagi hayat di kandung badan. Serina Olivia Chong, RTM. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Terus bersama Berita Wilayah bagi perkembangan dalam negeri. Selanjutnya kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Ya baik, terima kasih Rita dengan perkembangan dari Sabah.